Testing 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni pada surau untuk surau Taman Tropika 2 insyaAllah. Surau Taman Tropika 2 mohon share. InsyaAllah mohon share surau Taman Tropika 2. Mohon share surau Taman Tropika 2. Ada insyaAllah. Mohon testing, mohon komen suara. Ada ke keluar? Daripada Sungai Tangkas untuk surau Ar-Raudah. Ada ke? Mohon komen suara. Okey, insyaAllah. Mohon sahabat-sahabat di surau Ar-Raudah Taman Tropika 2 mohon share dengan sahabat-sahabat lain insyaAllah. Karya surau Tuan Rashidi insyaAllah mohon share. Okey, komen please, suara jelas tak jelas mohon komen ya insyaAllah. InsyaAllah mula malam ni kita sambung malam tadi bab cerita mabuk, iaitu bab larangan minum khamar atau minum arak insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi war rasulin. Allahumma aghnina bihalin haram siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa Allah. Bismillah ma sya'allah mukana min mutin min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah an tuhimma dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kalau tak jelas mohon komen ya insyaAllah. InsyaAllah malam ni kita sambung balik kitab Tanbihul Ghafilin, bab yang masih lagi tak habis, iaitu bab menyentuh tentang larangan minum khamar ataupun minum arak insyaAllah. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat surat 151 kalau tak silap saya. InsyaAllah 151. Perenggan yang kedua insyaAllah. Siapa yang ada kitab boleh buka surat 151 perenggan yang kedua insyaAllah. Kita mula dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Muka surat 151 perenggan kedua insya-Allah. Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memberi makan walaupun sesuap kepada orang yang minum khamar ataupun arak, maka Allah akan menyeksanya dengan ular atau kala di badannya. Ya. Tu diceritakan oleh Rasulullah, siapa beri makan sesuap untuk orang yang minum arak, maka Allah akan seksa dia dengan ular ataupun badan, ya, kala di badannya. Siapa yang menyampaikan hajatnya maka bererti membantu merobohkan Islam. Siapa yang menyampaikan hajat peminum arak, hajat, ya, penjual arak, tak kira siapa yang ada share dengan bab arak, ia sebenarnya bererti diceritakan oleh Rasulullah, ia bererti membantu merobohkan Islam. Kalau tak faham juga, tak tahu nak cara nak cakap. Ya? Ni. Siapa yang bantu, siapa yang sampaikan hajat orang yang mabuk, orang yang minum khamar, orang yang menjual arak dan sebagainya, sampailah ia ke taiko-taikonya, toke-tokenya, dia sebenarnya merobohkan Islam. Dan siapa yang minjami bererti membantu untuk pembunuhan seorang mukmin. Siapa yang meminjami bererti ia membantu untuk pembunuhan seorang. Tu. Siapa yang beri makan, siapa yang menyampaikan, kemudian siapa yang minjami, ya, membantu sampai dapatkan arak, ia bererti membantu untuk pembunuhan seorang mukmin. Ini orang yang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala, dibunuh. Caranya tu, bersekongkol dengan arak, bersekongkol dengan jualan arak, bersekongkol dengan peminum arak, bersekongkol segala yang bersangkutan dengan arak. Dan siapa yang duduk bersamanya dibangkitkan pada hari kiamat buta, tidak berhujah. Dunia seronok dia duduk bersama dengan peminum arak. Dia tahu tu arak tu haram, dia tahu tu orang tu tengah mabuk, tapi dia duduk dengan bab orang tersebut. Besok dibangkitkan pada hari kiamat buta dia, tak terdaya nak berhujah. Clear suara? Dan siapa yang minum khamar, maka jangan kamu kawinkan. Siapa yang minum khamar, maka kamu jangan kamu kawinkan. Jangan kita sangkut paut nak kawinkan keturunan kita dengan orang yang minum arak. Penat kita didik, penat kita didik keturunan kita, penat semua mendidik, menjaga. Akhirnya kita setuju pula nak kahwinkan orang yang kita tahu dia tu kaki botol, kaki minum arak. Pesankan lagi oleh Rasulullah SAW, jika sakit jangan kamu tengok. Dah degil ni, kaki dah ketagih dengan arak ni, tak payahlah kita tengok. Jika menjadi saksi jangan kamu terima persaksiannya. Mana dia sedar? Lepas tu kalau bawa mahkamah pun dia akan kata saya tidak mengaku salah. Itu pun diterima juga pengakuan orang yang mabuk. Demi Allah yang mengutus aku dengan hak, tidak akan minum khamar kecuali orang yang terkutuk. Demi Allah, Nabi diutuskan dengan hak, tidak akan minum khamar kecuali orang yang terkutuk. Dan dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, kesemua kitab termasuk Quran,
Semua kitab lama, Zabur ini semua mengutuk orang yang minum arak. Siapa yang minum khamar maka telah kafir dengan semua kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya, dan tidak akan menghalal arak kecuali orang kafir. Orang kafir tak buat apa dah, memang dia kata halal. Kita yang dah mengaku Islam, kenapa nak cari jalan macam tu juga? Aduh, yang ada orang tu mengaku sampai dia boleh cakap tutup kedai arak, kena tutup pula sekolah tahfiz. Memang bengong perangai tu. Dan siapa yang menghalalkan khamar, maka aku lepas tangan daripadanya dunia akhirat. Bukan kami kata, Rasulullah SAW kata. Tu tak jumpa Nabi, tak jumpa Rasulullah SAW. Nabi lepas. Atta bin Yasir berkata, ada orang bertanya kepada Ka'bul Akhbar, apakah khamar telah diharamkan di dalam kitab Taurat? Jawabnya, ya. Ayat innamal khamru wal maisiru itu tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya kami menurunkan yang hak dengan untuk mengharamkan yang batil, dan membatalkan permainan dan mengundi nasib dan khamar ataupun arak. Celaka benar peminum khamar. Celaka betul bab orang yang minum arak. Bahasa lama. Allah bersumpah dengan kemuliaan dan kebesarannya terhadap siapa yang melanggar dengan meminum arak atau khamar akan dihauskan pada hari kiamat. Sumpah. Allah telah bersumpah bila minum arak, peminum ni besok di akhirat kehausan dia, kekeringan dia, kepanasan dia. Pasal apa? Perangai dia dengan arak waktu hidup di dunia. Dan bagi siapa yang meninggalkan sesudahnya diharamkan, maka akan diberinya minum khamar. Siapa yang meninggalkannya sesudah diharamkan, maka akan diberinya minum khamar di syurga dari Hadratul Kursi. Maksudnya kita besok sini kita tak minum, kita dapat juga arak di syurga. Arak yang hebat besok di syurga. Dengan kita rasa risau bab kenikmatan syurga yang abadi di sana. Abu Laits As-Samarkandi berkata, awaslah engkau dari minum khamar ataupun arak, kerana ia mengandungi 10 mudarat. Mudaratnya ada 10 disenaraikan dalam kitab ni oleh Abu Laits As-Samarkandi, orang yang minum arak. Ada 10. 10 yang mudarat untuk peminum. Pertama mudaratnya diceritakan di sini, peminumnya seperti orang gila dan jadi bahan gelak tawa, jadi bahan gelak budak kecil dan tercela di kalangan orang-orang berakal. Cerita di sini, minumnya dianggap sebagai orang gila dan menjadi bahan gelak kanak-kanak kecil. Ia tercela di kalangan orang-orang yang berakal. Jauh beza pemabuk dengan yang tak mabuk. Ada contoh ni, serang contoh. Sampai boleh bunuh orang 20 lebih di Malaysia saja sekarang. Terbaru, latest. Takkan tak faham. Takkan buat tak faham pula. Tu hebatnya Islam. Sebab tu diharamkan bab arak. Dah confirm merosak, memudaratkan. Mana ada akal? Memang perangai macam orang gila. Dia boleh langgar orang suka. Dah langgar orang, dia boleh seret motor orang tersebut. Punya kejamnya, zalimnya manusia. Tu memang tak berakal pasal dah mabuk. Itu pun kita nak sokong lagi, itu pun lagi kita nak kesian lagi. Ada bab hukum dalam Islam. Kenapa kita nak biarkan? Tu.
Carilah jalan untuk diharamkan terus, dibekukan terus bab arak. Masalah apa? Kita dah dapat peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan ingat malam semalam, hari 2 hari lepas, My Quran muka surat 2 ya, Al-Baqarah dah mengingatkan kita, hidupkan hati kita ya, mana hati kita ya. Kadang kita mati hati bila dimatikan hati kita ni, degil sangat kita, Allah pegang terus sampai kita tak terasa, buta mata kita, pekak telinga kita, hati tu diterus. Tapi jangan terasa boleh patah balik, takut tak boleh patah balik ya. Sampai satu tahap Allah tarik nyawa kita, akan ditarik nyawa kita. Itu kena renung kita ya. Surah Al-Baqarah ni muka surat 2 ya. Menyentuh tentang hati, menyentuh tentang perangai manusia, menyentuh tentang perangai kafir yang menentang Allah Ta'ala. Kafir, kita tak tuduh bangsa apa, tak tuduh resis, tak tuduh apa, tapi dah confirm dalam Quran tu tulis kafir, kafara. Tu tolong jenguk balik tadabbur semalam ya. Tu kena renung kita. Sebab tu jangan miss bila ada bab pengajian Quran tu, jangan miss. Kemudian jaga bab adab kita. Pasal apa? Yang dibacakan tu ayat-ayat Al-Quran ya. Allah bagi peluang sekarang sampai zaman corona pun habis 30 juzuk. Sekarang ni ulang balik satu persatu. Ada 604 page dan kemungkinan buat 604 hari. Kalau boleh dipujuk oleh ulama-ulama dalam TV tu ya, pujuk kita supaya jangan miss satu patah Quran. Takut tertinggal, kita lara lagi, leka lagi, sombong lagi, terlupa peringatan Allah Ta'ala. Ini peringatan Allah Ta'ala. Allah bagi lagi jalan Quran depan mata, depan TV pun kita tak terdaya. Apa agak-agaknya tuan-tuan, kita ni nak ke mana sebenarnya? Kena renung kita. Ada orang komen tak nampak muka saya, logo Maybank. Okay, insyaAllah. Okay, insyaAllah boleh. Yang seterusnya, itu yang pertama ya, peminumnya seperti orang gila dan menjadi bahan gelak budak kecil dan tercela di kalangan orang-orang berakal. Ibnu Adbu Dunya berkata, saya melihat orang mabuk di jalan di Baghdad. Ia sedang kencing lalu mengusap air kencing itu ke mukanya sambil membaca, Allahumma ja'alni minat mutawabbin waj'alni minal mutatahhirin. Allah Akbar. Juga ada orang mabuk dan muntah-muntah di tengah jalan sehingga datang anjing menjilat mulutnya dan janggutnya. Dan ia berkata kepada anjing itu, ya sayyidi, ya sayyidi, jangan mengotorkan sapu tangan. Allah. Keadaan orang mabuk tu sampai tak sedar diri dengan bab najis dan dengan bab perkataan yang di luar tu. Bila mabuk ni dengan arak ni, dia kalimat-kalimat tu dia kadang tak sedar. Tapi kadang-kadang kita tak sedar sampai terkeluar daripada Islam, sampai dia tak terdengar. Okey. Okey gambar, insya-Allah. Kena adjust sikit. Tolong pasang lampu dia tu, lampu. Okey. Okey, yang kedua membazir harta ya. Membazir harta dan merosakkan akal. Sebagaimana kata Umar Al-Khattab kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jelaskan pendapatmu mengenai arak ataupun khamar, sebab nyata menghabiskan harta dan merosakkan akal. Tu ya. Maksudnya Umar pun tahu bab arak ya, sampai minta pendapat Rasulullah SAW. Ya, memang nyata menghabiskan harta. Kalau ketagih habis, apalagi dadah,
apa lagi syabu, apa lagi macam-macam benda-benda yang melalaikan, memabukkan, melekakan. Tu sama level lah tu. Semua, ya. Dadah sama, arak pun sama. Tu. Kita risau ni kadang-kadang kedai-kedai yang halal tu pun ada juga dijual arak. Terlepas macam tu. So kalau boleh kita rayu semua tuan-tuan, mohon sama-sama umat Islam, mana kedai menjual barang-barang yang halal, jangan diletakkan bersama-sama dengan arak tersebut. Kalau ada, tolong cari jalan, keluarkan saja. Ataupun kedai yang masih lagi menjual barang-barang yang bersekongkong dengan arak, kita pulaukan terus. Tak payah kita nak beli-beli barang dia. Ada lagi barang kedai Islam, ada kedai Muslim. Kita dah kempen dah, buy Muslim first. Kenapa kita tak hendak lagi nak meraihkan, tak hendak lagi nak menyokong. Ni kena renung kita. Ini bukan pasal resis, bukan pasal apa, kita dah tahu dah bab halal haram. Yang ketiga, minum arak menyebabkan pemusuhan di antara kawan-kawan sebagaimana firman Allah, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawat wal baghdha'a fil hamri wal maisir. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tujuan syaitan akan membangkitkan pemusuhan di antara kamu di dalam arak dan judi. Tu syaitan punya kerja, perancangan syaitan terlalu hebat. Ya, dia takkan berhenti dengan perangai manusia, cari jalan untuk tewaskan kita sampai kita tunduk terus pada dia. Sebab tu kena jaga bab makanan kita. Tu arak yang kita bimbangkan. Ya, carilah jalan untuk terus apa? Untuk terus bab arak tersebut. Carilah kita kecualikan jauh daripada arak. Sebab itu syaitan punya strategi yang hebat. Sebab tu musuh kita ni, ya, saya nak share sikit. Satu ustaz, kita ni dalam dunia ni ada musuh sebenarnya, dikategorikan. Salah satunya syaitan. Ya? Ini catatan daripada subuh pagi tadi atau pagi semalam, ya. Antaranya dicatatkan dalam kitab lama, kitab syairi, ya, insyaAllah. Musuh salah satunya syaitan. Ni antaranya syaitan yang bangkitkan pemusuhan antara kamu dalam arak dan judi. Dalam catatan ni ada 3 musuh kita. Yang pertama, dunia, yakni hal-hal dunia. Tu bab dunia ni kadang-kadang kita tak perasan, terlupa dengan dunia. Jadi rupanya musuh kita. Musuh pasal apa? Besok di akhirat, pasal terlampau dengan bab dunia, kita terlajak, tercampak ke dalam neraka. Pasal dunia kita tergadai masa. Sibuk dengan handphone, sibuk dengan internet, sibuk dengan macam-macam game, apa, movie apa. Akhirnya tergadai masa, habis macam tu. Leka dengan masa kita. Renungkan diri kita macam mana. Musuh kita salah satunya dunia. Sebab tu hati-hati dengan dunia, hati-hati, jangan selesa sangat dengan bab dunia. Kedua, syaitan tadi, pasal apa? Syaitan memang tugas dia. Pasal tugas dia memang dari dulu. Keluar ya Adam ke dunia, syaitan dah berjanji dengan Allah Ta'ala, dia akan rosakkan keturunan Adam sampailah mati. Yang ketiga yang kita bimbang ialah nafsu. Nafsu kita pun jadi musuh kita. Sebab tu bila terlampau ikutkan nafsu, ikutkan bab dalaman kita, habis. Sebab tu jaga bab kebaikan. Bab kebaikan tu. Sebab kebaikan ni ada 3 peringkat. Dicatatkan dalam nota ni ada 3 peringkat kebaikan. Pertama, dipandang oleh syarak, iaitu suruhan Allah. Itu yang paling utama. Cari jalan untuk buat kebaikan ni.
bab mengharamkan arak. Itu kan syarak, hukum Allah Ta'ala. Cari jalan, itu yang paling utama. Ikutlah hukum-hukum Allah Ta'ala. Nak jadi orang bertakwa, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayat nombor 2 Al-Baqarah. Nak nyuruh kita ni nak jadi orang bertakwa, tak ada jalan lain, ikut hukum-hukum Allah Ta'ala. Yang kedua, peringkat kebaikan yang dipandang oleh manusia, iaitu orang yang beriman. Cari jalan buat kebaikan level 2 tu, itu dipandang oleh manusia, tapi niat lillahi ta'ala. Yang ketiga, dipandang oleh diri kita sendiri, diri yang beriman. Tadi dipandang oleh manusia, orang yang beriman. Yang ketiga, dipandang oleh diri kita sendiri, diri yang beriman. Memang dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena ada bab mujahadah. Mujahadah ni maksudnya antara lain ialah bab sabar. Sabar dalam berbuat baik, sabar meninggalkan maksiat. Nak buat baik, kita kena sabar. Macam mana buat baik, memang ada bab rintangan. Nak buat baik, nak mengelakkan arak, ada bab rintangannya. Sebab tu buat baik ada perlu mujahadah, iaitu bab sabar. Kemudian sabar satu lagi, sabar nak meninggalkan maksiat. Dah biasa dapat duit, hasil kutipan jualan arak. Memang dia tak minum, tapi dia dapat keuntungan, cukai. Kena bagi tahu biar semua faham. Keuntungan cukai. Dapat banyak, bukan banyak, berbilion-bilion untungnya. Akhirnya susah nak meninggalkan. Pasal dah biasa dapat, dah biasa mewah. Padahal dia tak perasan itu bab maksiat yang dilanggar perintah Allah Ta'ala, mengambil yang syubhat, yang menjual yang haram. Diceritakan sini dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum sublana wa innallaha la ma'al muhsinin. Kita hafal. Maksudnya dalam Kabut ayat 69 ni, orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami, yakni yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Sungguhnya pertolongan dan bantuan, yakni pada Allah, adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Ni surah Ankabut dalilnya. Orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk penuhkan kehendak, requirement agama, Allah sesungguhnya akan bantu, akan pimpin, akan tuntun dia atau pimpin dia mereka ke jalan-jalan yang benar. Maka Allah akan jadikan mereka gembira akhirnya serta beroleh keredaan. Tu orang yang nak bab tolong sepenuhnya agama, Allah bantu, bukan Allah tak bantu. Hujung dia tu yang kemanisan yang Allah akan bagi akan datang. Tapi bab cubaan, dugaan, obstacle tetap akan ada. Tu Allah ada berserta dengan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya, terutama bab agama. Sebab tu Allah bagi jalan. Ada Quran dalam TV sekarang. Itu pun tuan-tuan tak nak ikut, macam mana tuan-tuan? Tak cukup TV, ulang balik 3 kali. Tengah hari live, petang pukul 5 ada, malam pukul 10 ulang ada, besok pukul 6 pagi ada, 3 kali ulang. Nampak? Allah tunjuk dah, tapi kita kadang-kadang ego, kedegilan kita sibuk dengan bab dunia. Sebab tu orang yang beriman, kita punya prinsip jati diri mengikut acuan Rasulullah. Betul-betul mengaku Nabi, mengaku Allah Ta'ala, kita ikut acuan Rasulullah SAW, prinsip jati diri. Kita tidak akan bersifat seperti binatang, apakah lagi berseumpama orang kafir. Kafaro. Jangan kita ikut. Tu. Hanya mujahadah yang sebenar-benarnya untuk kita kekal mempertahankan status sebagai
hamba Allah Ta'ala. Ya, mentaati segala perintah yang sempurna, keikhlasan serta menjauhi segala larangannya. Saya ulang balik catatan ramai-ramai tadi. Sebab tu mujahadah ni, mujahadah bermula dengan cari ilmu. Waktu ada kuliah, ada pengajian, tuan-tuan jangan tangguh, jangan kita tunggu last minute. Takut last minute kita mati. Bila mati tak ada bekal, mati jahil, mati dalam keadaan maksiat, mati macam-macam dalam keadaan bermaksiat dengan Allah Ta'ala. Maksiat bukan bab zina, bukan. Maksiat ni maksudnya menderhaka terus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, beramal dengan ilmu. Dah cari ilmu, ya, dah cari ilmu, kena beramal. Yang ketiga, sempurnakan amal, buat yang terbaik. Dah beramal, cari jalan untuk yang terbaik. Macam sahabat Rasulullah tu, jalan jauh cari Rasulullah, bimbang dia, amal dia macam mana, diterima Allah Ta'ala. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang Allah kasih, siapa yang Allah tidak kasih? Nabi tanya dia balik, engkau macam mana? Dia tanya balik amalan dia. Apa dia jawab? Saya suka buat baik, saya suka orang lain buat baik. Saya suka orang lain buat baik. Saya suka kebaikan itu tersebar luas. Tu kena renung kita. Saya kena. Ketiga, saya suka kebaikan itu tersebar luas. Dan yang keempat, saya rindu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya apa? Itu 4 poin tu ada tak pada kita? Suka buat baik. Dah bagi peringatan macam ni. Kita dah berubah lah. Ini dah masuk PKPP, pemulihan. Pertama PKP penuh, PKPB bersyarat. Lagi sekarang ni PKPP. Nampak berperingkat-peringkat. Kalau itu pun tak ada langsung ingatan, tak ada langsung sebab sesalan, tuan-tuan nak ke mana sebenarnya? Kita nak ke mana sebenarnya? Tu kena renung, cari, buat yang terbaik. Saya suka orang lain buat baik, saya suka orang lain buat baik, saya suka kebaikan tersebar luas, saya rindu pada Allah Subhanahu. Tu 4 poin tu kena ada kita. Balik tadi, mujahadah bermula dengan cari ilmu. Yang kedua, meramal dengan ilmu. Yang ketiga, sempurnakan amal, buat yang terbaik. Yang keempat, sehingga dapat, kita bila mujahadah, kita dapat dengan ikhlas kerana nak cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Panjang lagi bab mujahadah. Hanya kita ni macam-macam yang kita kena renung bab nak buat kebaikan. Sebab tu balik pada kitab tadi. Yang ke berapa tadi? Yang ke 3 dah sudah, ya, pemusuhan antara kawan-kawan. Dan dalam firman Allah Ta'ala tadi, tujuan syaitan, ya, bila nak minum arak, syaitan seronok lah. Sebab perangai kita akan jadi bermusuh antara sesama kita, orang yang mabuk, orang yang minum arak. Okey, yang seterusnya, yang keempat, peminumnya terhalang dari zikrullah dan sembahyang, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Firman Allah Ta'ala juga menghalangi kamu dari zikrullah dan sembahyang. Apakah kamu tidak mahu menghentikannya? Surah Al-1. Cerita sini, peminum arak, ya, terhalang dari bab zikrullah. Mana nak sebut, mana nak zikir lagi dah, ya. Dia kadang boleh sebut, tapi dia sedar, dia tak sedar. Main-main dia, bermain-main, menghina-hina Allah, menghina Rasulullah, menghina kitab Allah, dimain-mainkan.
Tu perangai teruk tuan-tuan, terhalang daripada zikrullah, apalagi bab sembahyang. Mana boleh sembahyang? Syarat sembahyang mesti sedar, ya, mesti tahu dia tu tengah sedar. Tu sebab tu orang gila tak boleh sembahyang, tak wajib sembahyang. Tu orang gila. Orang gila tak wajib solat. Kan syarat sah solat adalah orang yang sedar, tak mabuk, tak gila. Tu orang gila tak wajib solat. Orang tak solat gila. Faham tu. Diingatkan ni, maksudnya Al-Maidah ayat 91. Ketika ayat ni turun, maka Umar bin Al-Khattab berkata, kami hentikan ya Tuhan. Bila surah Al-Maidah ni turun, ya, firman Allah Ta'ala Al-Maidah ni, wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun, ya, yang menghalang kita berzikrullah dan sembahyang adalah yang arak, maka kamu tidak mahu, apakah kamu tidak menghentikan? Terus saja, direct je, Umar Al-Khattab berkata, intahaina ya Rabbi, kami hentikan ya Tuhan. Tu terus jawab, ya, Umar Al-Khattab. Yang kelima, mudaratnya minum arak ialah mendorong untuk berzina, sebab kemungkinan ia menceraikan isterinya tidak sengaja. Allah, dah kahwin tapi kadang-kadang dia berzina dengan isterinya. Pasal apa? Bila minum arak, mabuk, tak sedar diri, lafaz cerai, talak, 1, 2, 3, macam-macam berlaku, dah pun berlaku. Tapi kadang-kadang ada yang tak mengaku, ya, yang dalam SMS pun tak mengaku. Itu kena kendong kita. Yang dalam SMS pun tak mengaku. Macam mana? Itu kena kendong kita. Orang bercerai melalui SMS. Ibu, kakak mesej, kakak call. Okey, yang kelima, tu kena ingat, bila khamar diminum, ia mendorong kepada bab zina, bukan dengan orang lain, dengan isteri dia sendiri. Pasal apa? Tidak ada bab kesedaran. Mabuk dia, apa lagi? Tu yang boleh langgar kereta, langgar orang, mabuk, macam-macam perangai. Yang keenam, pembuka. Ia pembuka segala kejahatan, sebab jika telah mabuk, ringan berbuat segala maksiat. Pak, orang yang minum arak senang nak buat kejahatan, semua jenis. Sebab tu dipanggil arak ni induk, ibu segala kejahatan, ibu segala maksiat, arak. Ya, yang ada cerita Abid ahli ibadah terperangkap dengan seorang pelacur, kalau tidak saya. Ya, akhirnya dibagi pilihan, nak bunuh baby, nak berzina, ataupun nak minum arak. Tersilap dia. Ni kan dua tu betul-betul maksiat. Berzina maksiat, bunuh pun maksiat. Akhirnya dia pilih minum arak. Kira level paling rendah lah maksiat. Silap. Dia terlupa arak itu memabukkan. Daripada mabuk itulah jadi induk sebagai maksiat. Induk segala maksiat. Tu hebatnya arak ni. Ringan berbuat segala maksiat. Yang ketujuh, mengganggu malaikat yang menjaganya dengan masukkan ke majlis fasik dan adanya bau busuk. Allah, tuan. Bila ada bab minum arak ni, dia akan mengganggu para malaikat. Tak kira lah malaikat rahmat ke apa, tak datang dia, tak jadi. Kemudian memasukkan majlis fasik, memasukkan ke majlis fasik dan adanya bau busuk. Bila ada majlis yang elok, tiba-tiba ada bab minum arak, habis.
hilang keberkatan majlis, akhirnya jadi bab fasik. Elok majlis arak, majlis kahwin tu tiba elok ada bab arak, habis. Tu kena renung. Kadang-kadang kita tak ada bab kesedaran tu. Ada berlaku. Kadang-kadang setengah tempat ada orang mengadu kat saya. Tengah-tengah haji majlis kahwin tu ada pula air sirap bercampur air ketum. Yang paling dahsyat, ada yang berani air sirap campur dengan arak yang betul-betul pure arak, dicampurkan dengan ais, minum ramai-ramai di majlis perkahwinan. Saya tak nak sebut mana yang ada berlaku. Ini kena renung. Bukan di bandar, di kawasan perkampungan pun berlaku juga. Ini kena renung kita bila Allah bagi peringatan. Jangan diulang balik bab maksiat sebab bab arak tersebut. Dah tahu dah haram. Ya, dah tahu benda haram, kenapa nak dibuat juga. Jadi fasik, apalagi bau busuk ni. Tak terdaya kalau kita orang yang Arab ni membau kuat. Yang ke-8, terkena hukum pukul dera 80 kali, dan bila telah tidak terpukul di dunia, maka di akhirat akan dipukul dengan pukulan dari neraka yang disaksikan oleh orang tua dan kawan-kawan. Hukum sebenarnya 80 kali sebatan. Hukum Islam. Ini jangan kata hukum lain lah, ini hukum Islam. Orang yang menuarak hukumnya 80 kali sebatan. Tu. Kalau tak buat, terlepas dia, boleh bayar pakai kad, boleh bayar kad kredit, lepas terlepas. Kena ingat akan terima balik hukuman yang sama tersebut, tapi pukulan daripada neraka besok. Nampak beza neraka, pukulan di dunia dengan pukulan neraka. Mana hebat tuan-tuan? Cuba kita renung. Macam api neraka lah. Api dunia dengan api neraka, mana yang hebat? Kita ada baca dalam bab ni, bab sifat api neraka, sifat ahli neraka. Kejadian ciptanya, Allah cipta api neraka dengan bab api dunia. Api dunia 1/70 daripada api neraka. Yang ada kita pakai dekat dunia ni, percikan daripada api neraka, dibawa waktu Tok Adam kita turun ke dunia. Nak digunakan untuk masak, nak digunakan untuk panaskan badan. Percikan di neraka tu direndam 2 atau 3 kali di lautan, baru digunakan untuk di dunia ni. Baru Allah benarkan. Yang di neraka tetap 70 kali ganda daripada dunia. Itu api neraka. Ni pukulan di neraka. Cuba renung. Nak pukulan di dunia ataupun pukulan di neraka. Kena fikirkan. Yang seterusnya, yang ke-9, ia telah menutup pintu langit sebab hasanatnya dan doa-doanya tidak terangkat ke langit selama 40 hari. Tak kira setitik, tak kira seteguk, apalagi sejak, sebotol macam-macam, sepaket minum saja arak. Pintu langit menutup bab hasanat, bab pahala kebaikannya. Pasal apa? Doa-doanya pun tak terangkat, pahala-pahala pun tak dapat naik ke langit selama 40 hari. Seteguk je. Setitik ke, seteguk ke, secawan ke, terpulang. Tapi ni cerita. Akhir sekali, yang ke-10, mudarat minum arak. Ia berspekulasi terhadap dirinya sebab dia dikhawatirkan tercabut iman ketika matinya. Ini semua seksa dunia sebelum seksa akhirat. Maka tidak terhitung selain dari minuman hamim dan makanan zakum yang neraka. Kerana itu, seorang yang berakal jangan sampai memilih kesenangan yang sedikit sehingga membuang kelazatan yang besar dan abadi. Fikirkanlah. Kita ada Quran untuk jadi panduan kita, kita ada hadis, kita ada alim ulama, macam-macam reference kita ada. Dengan tambah lagi dengan bab teknologi, ada kuliah di masjid, ada kuliah di surau. Pergilah cari ilmu untuk kita dapat ketenangan dunia. Berkata Ustaz pagi tadi,
Ya, tenangnya kita ni kadang-kadang dah pencen, nak tenang, duit banyak, nak tenang macam mana? Keluar negeri dia melancong, nak dapatkan ketenangan, nak dapatkan kerehatan bila dah pencen. Satu kesilapan besar dilakukan pada hujung-hujung hidup. Dia terlupa ketenangan yang hebat adalah bersama dengan Allah Ta'ala. Mendekatkan diri terus, dah nak sampai masa nak menghadap Allah Ta'ala, dia terus menghadap dirinya dengan Allah Ta'ala. Itulah ketenangan yang hebat. Salah satu zikir pun satu ketenangan. Quran lagi hebat ketenangan. Solat itu satu lagi ketenangan dan kerehatan kita waktu dia. Bukan melancong, bukan di keluar negeri, bukan di tempat sejuk, bukan di tempat salji, bukan ketenangan. Penat sebenarnya. Tak percaya, tanya orang yang melancong jauh ke luar negara, ke Eropah, ke Venice, ke tempat pelancongan yang hebat-hebat dunia, Jepun, macam-macam. Akhirnya balik penat juga. Tak ada pun bab ketenangan. Mengikutkan nafsu dia. Pasal apa? Duit ada, duit hebat hartanya, nak melancong. Itu kena renung kita di pesan kita. Ni apalagi bila minum arak, ya, tak ada bab ketenangan, akhirnya ia sampai tercabut iman, khawatir dicabut iman waktu hujung hidup dia. Mati dia dalam keadaan tercabutnya iman. Itu yang kita bimbang, cari jalan Allahumma timlana bi husni khatimah wala tahtimalana bi su'il khatimah. Hujung hidup tu, ya, kena ingat tu kata Piramli, hidup aku mati dalam iman. Dia buat lawak mesej dia. Ini pesan kita biar kita mati dalam iman. Kan senyum dia mati dalam iman. Ya, lawak dia tu. Dia dah mati dah, senyum dia. Tanya kawan dia, kenapa mati senyum? Bangun Piramli, aku mati dalam iman. Mesej kat kita, cari jalan mati dalam iman kita. Takat turut malam ni sampai 10 ya, mudarat minum arak. Mudaratnya 10 mudarat peminum arak. Lepas tu awas, ya, awaslah kita daripada minum arak. Ia mengandungi 10 mudarat yang kita bacakan. InsyaAllah kita sambung lagi, panjang juga lagi. Ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 page lagi. InsyaAllah kita sambung lagi malam besok. Kalau tak ada aram bintang, Jumaat malam besok kita di surau online untuk surau, InsyaAllah Jumaat kedua, InsyaAllah. Sepatutnya malam besok online di Masjid Kampung Paya. Kalau dapat kebenaran, InsyaAllah malam besok kita jumpa di Masjid Kampung Paya, InsyaAllah. Kalau Masjid Kampung Paya ni buka kitab, saya tunggu respon dia besok, respon fungsi masjid untuk membaca kitab, sama ada kitab ini ataupun yang kitab yang kami biasa, iaitu Sairus Salikin, InsyaAllah. Minta maaf kesilapan, kelemahan kami di sini. Mudah-mudahan kuliah online ni berterusan selagi masih lagi tak ke masjid atau surau. Kita teruskan bab pencarian ilmu untuk kita bersabar mujahadah untuk carian ilmu kita, ya. Sabar kita menghadapi cubaan Allah Ta'ala yang sementara. Cari jalan dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Paling tidak pun nak tidur tu pun kita sebut, ingatkan Allah Ta'ala. Bangun tidur kita pun cari Allah Ta'ala. Itu yang hebat, insan yang hebat, hamba yang hebat. Nak tidur pun dengan Allah Ta'ala, bangun tidur pun kita ingat balik kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah, mana yang baik daripada Allah Ta'ala, buruk daripada saya, kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wassahi ajsadana wan nawwir qulubana
wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri amrina wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma nas'aluka bi barakatiha syarifah antuhimal dunyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuku hayallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwayallah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. A'udzubika limatillahi tamah min syarri ma khalaq. A'udzubika limatillahi tamah min syarri ma khalaq. A'udzubika limatillahi tamah min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma ansur Islam muslimin, Allahumma ansur Islam muslimin, Allahumma ansur Islam muslimin mujahidin fi kulli makan. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, mudah-mudahan jumpa lagi malam esok. Doakan kami insyaallah mana yang baik daripada Allah Taala, buruk daripada kami. Terima kasih pada surau Ar-Raudah Taman Tropika 2 ya. Terima kasih banyak bagi ruang kami untuk meneruskan dakwah, meneruskan bab kuliah online kami insyaallah. Semuanya mana yang baik daripada Allah Ta'ala, terbaik pada Allah Ta'ala, kedeman pada kami, diri kami sendiri insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.